بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أشرق نور الله وزهر كلام الله وثابت أمر الله ونفعكم الله. توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, syukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini hari puasa yang berapa? Ingat? Malam terakhir, dekat malam terakhir, hari 20 ya. Hari ini separuh dah. Alhamdulillah. Jadi kita selusuri baliklah bagaimana perasaan hati kita di dalam bulan Ramadan kan. Perasaan hati kita waktu bulan biasa. Jadi disebut dalam Al-Quran bahawa bulan Ramadan ni satu bulan yang penuh hikmah lah. Di antaranya kedapatan malam Lailatul Qadar yang mana ganjarannya 1000 bulan. Sebagaimana orang biasa faham, mereka hendak kejar malam Lailatul Qadar waktu Ramadan saja. Dan jadi balik alhamdulillah, setiap umur yang kita dapat, itulah kita akan isi supaya kita memperolehi kekuatan dan nur sebagaimana malam Lailatul Qadar. Itulah maknanya waktu kita berpuasa, kita lihat bagaimana bezanya antara diri kita dalam keadaan tidak berpuasa dengan dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Kekuatan nur yang kita dapat, yang kita rasa bagi orang Alhamdulillah, yang mana batinnya tu setiap sekekal qaim berserta mak ayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa beza. Sebab apa? Dalam hadis Nabi menyebut kekuatan kerohanian yang mana sebagaimana kita melihat kepada akhlak Rasulullah, di mana baginda yang tiga dia buat, Rasulullah buat. Pertama, dia berdiam diri, dia bercakap apabila memerlukan. Dalam keadaan ini makam disebut al-him, mana menyantuni diri, menyantuni orang lain dengan diam. Kedua, dia berlapar. Bagaimana dalam puasa kita berlapar lah. Dia start pada waktu selepas bermula waktu subuh, kemudian berakhir waktu maghrib kan, mana kita dalam berlapar. Jadi dalam keadaan berlapar tu kita memperolehi, tuan-tuan rasa sendirilah, apabila kita berzikirullah dengan satu usaha zikirullah, dia akan melonjak seolah-olah kan, dia perasaan nak mengandaikan perasaan ni memang susah sikit lah. Kita merasa kekuatan dia berganda-ganda. Tuan-tuan berpuasa, tuan rasa berzikirullah dalam keadaan tak berpuasa dengan zikirullah, nur zikirullah dalam keadaan berpuasa. Tuan-tuan akan rasa beza ya. Tak payah nak cerita, kita alami sendiri. Dan ketiga, orang yang bangun malam, yang dia semua mengurangi tidur lah. Sebenarnya mengurangi tidur tu beramal waktu malam, berqiyamul lail, bersolat taubat, bertahajud. Itu adalah mengurangi tidur. Bukan mengurangi tidur kita lepak main phone sampai 2-3 pagi. Itu salah faham. Mengurangi tidur aku beramal. Dia mengurangi tidur tengok bola. Tak jadi kan. Jadi tiga perkara kita kena ingat. Sebagaimana sifat diri Rasulullah, dia mendapat kekuatan rohani di mana cahaya atas cahaya, nurun ala nur kan. Dan cahaya atas cahaya lagi kan. Sebagaimana kita sebut, kita lihat biasa, orang yang berwuduk, dah ada wuduk, dia wuduk lagi. Perasaan itulah seolah-olah batin Rasulullah tu kekal begitu. Macam kita baru nampak fana, baru terasa kan. Berkhusyuk solat baru nak rasa bernur. Bagi Rasulullah all the time itu kan, berkekalan. Jadi sifat tersebut kita boleh usahalah. Pasal apa? Rasulullah tahu aja bagi umat. Kalau kita rasa Rasulullah dia dapat, umat tak dapat, tak betul lah kita punya perception ni. Apa yang Rasulullah dapat, kita dapat. Cuma kedudukan baginda tu lebih tinggi darajatnya di sisi Allah. Kita pun boleh dapat. Bagaimana dengan rahmat dan kurniaan Allah SWT. Bukan nak menjadi Nabi Rasul, bukan. Orang salah faham pula. Cuma kita nak memahami bahawa
Apa yang Rasulullah teladankan, hadiskan adalah untuk umat. Yang mana kita mampu buat, kita buat. Ada kadang-kadang ada pula Allah bagi begini, kita macam ni, orang macam tu. Lebih pada dia, pada perjuangan, pada menentang mungkar, ma'ruf nahi mungkar, dia bawa adik ke depan. Ada orang duduk masjid, duduk beriktikaf, ada orang rajin bersedekah, macam-macam kekuatan. Tak ada semua orang perfect, semua tak ada. Para sahabat pun ada yang untuk boleh tahfiz, memelihara Al-Quran di dada. Ada para sahabat yang 3 ekor je dah hafal, yang lain dia tak mampu hafal. Ada, Allah rahmatkan juga, tak ada masalah. Kita lekek dengan haji tak habis, tak khatam. Dia hafal surah tertentu, itulah hak dia. Ada lain dia boleh menulis masyarakat Al-Quran. Dia bukan para sahabat. Haji memang sampai kita dapat sekarang. Masing-masing, jangan kita hina, jangan kita rasa kamu tak ada tarikat, tak boleh lah. Dia buat ada hak dia kan. Mungkin kadang itu dia tak mampu nak pergi tasawuf, tak mampu nak menjalani suluk Al-Bilah. Perjalanan Al-Bilah dia tak dapat buat. Kita yang dapat bersyukurlah. Pada hari yang kita dapat kan. Yang tak dapat jangan kita doa dia kan. Kita kena ada akhlak sifat Nabi tu, cukup kesian orang. Tapi kita bagi ni teman serilah mengaku, padahal kita geram, kita kecam kan. Tak dapat tahan benda-benda. Sama kita melihat benda tu tak adil, kita rasa juga nak cakap kan. Cuma orang ada cakap tu, kita elok-elok lah jadi hikmah kan. Janganlah kita sama media sosial ni boleh je tulis benda kan. Kita belajar sabar lah. Aku nak bumbung orang ni. Tulis lah lawak-lawak sikit. Cukup orang masih sampai kan. Itulah ujian kita. Orang umat sekarang kan, jari tu hati dia lontar ke jari. Dulu hati bukan mulut, dan hati ke jari. Paparkan satu dunia baca. Itulah teman pun alami lah. Benda masa kita sabar. Kita apa yang kita belajar ni untuk mengambil manfaat kepada diri dulu. Dapat pada diri, kita tarbiyah pada keluarga, anak isteri, sahabat adik-adik, yang terangkan taulan, pada karya kita kan, masing-masing kadar lah. Begitu insyaAllah. Jadi sebagaimana kita tengok masa tadi 9.40 Baru 3 minit 7 lagi berapa? Lagi 23 ya insyaAllah. Jadi kita sentuh sedikit matan-matan Al-Hikam Ibn Askandar, Imam Athaillah Al-Askandari. Jadi disebut di sini, andainya tidak ada lapangan perjuangan melawan nafsu, yang ini masuk syahwat, pasti tidak dapat terbukti perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk menjalani perjalanan dalam ditempuh dengan kenderaan, dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga dapat disambung oleh hubunganmu. Maknanya di sini hawa nafsu ditekankan dalam matan ini. Dia kata hawa nafsu itu bagaikan lapang untuk perjuangan, bagaikan lapangan sasar untuk perjuangan. Maknanya kalau tidak ada penempuhan nafsu, kita punya hati itu tidak ada macam kekuatan struggle. Macam mana kita melihat latihan komando berat-berat kan, kita atas sekarang. Kalau dia tidak ada latihan yang berat, tidak ada cubaan, tidak ada orang tu bebanan yang dilalui untuk ditempuh, maka tidak akan ada lah peningkatan batin dia. Orang putih kata no pain no gain. Macam malaikat macam malaikat dah terus kan. Dah tercantik kan. Dia dengan Allah, dia dah qaim, dia dah hubungan dekat, muqarrabin. Tapi bagi manusia ni diberi lapangan sasar dia hawa nafsu. Bersusah payah melawan nafsu. Kita nak buat ibadat, bayarlah tidur dulu lah. Waktu tu perasaan dia nak bangun. Contoh subuh kan, kita susah kan. Tetapi dalam pada susah tu kita berusaha lama-lama dia ringan. Dengan bantuan Allah tu Allah memudahkan. Itu disebut dalam matan ni. Andai kata tidak ada lapangan perjuangan hawa nafsu, yang ini nafsu syahwat, pasti tidak akan dapat terbukti perjuangan orang-orang yang menuju kepada Allah. Tidak terbukti lah, tidak ada benda lah nak buat kan.
Macam kata yang tadi macam malaikat lah. Tetapi manusia dijadikan perjuangan dia di antara sifat kemalaikatan dan sifat syaitanan. Dua tu kita berduduk dalam keadaan bolak-balik. Jadi kita nak duduk. Sebab apa dia duduk di antara dua tu? Sebab kita nak memahami rahsia usaha kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah ibadah, wasilah ilmu, kan. Yang mana dunia ini al-darul balak, dan sebutlah hadis, dunia ini darul balak, tempat cubaan. Tempat cubaan tu di mana kita struggle berusaha. Jangan kita hanyut. Kalau kita hanyut, kita jadi duduk dalam golongan yang ghaflah, al-ghafilun, duduk kita lalai buat tak tahu dulu apa Allah Taala Rasul buat tak tahu, kan. Tapi di besok waktu akhirat kelak Allah Taala angkat cubaan, dipindahkan kita ke al-jannah dengan rahmat Allah Taala, dengan izin Allah, dengan kasih sayang dia kita duduk dalam jannah. Maka tidak ada lagi cubaan, tidak ada lagi mihnah, tidak ada lagi ujian-ujian. Kita duduk dalam keadaan nikmat. Sebahagian tu nikmat kita dapat di dunia, tetapi hanya sedikit. Tuan-tuan dapat nikmat dalam tawajuh, dalam zikirullah, dalam amal ibadah yang khusyuk, yang hudud, itu adalah nikmat-nikmat syurga, kan. Tapi sedikit lah, sekejap-sekejap, kerana spesies selalu dah rasa aman lah. Dah rasa razak dah. Dah rasa tu kata zauki dan wujudan tu. Kita dapat sikit. Dan bahkan bila kita duduk dalam keadaan tu, dia katakan fana, kan. Fana tetap. Tapi dalam satu masa, dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan peningkatan taqarrub kita, Allah pindahkan kita dalam baqa billah, kan. Kita dalam kekal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua iman kita berhadapan dengan makhluk, berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan muqaranah dunia. Itu kita mudah. Macam mana Rasulullah, kan. Dia berperang, dia berjuang, dia berbakti, dia berakhlak. Dia dengan Allah SWT dalam baqa, kan. Tapi kita selalunya orang salih dia menempuh fana, baqa. Cuma fana tu bertingkat-tingkat lah. Dia ada jenis-jenis kategori menurut pengkajian para ahli ulama sufi. Tapi dekat sini cuma tak upah lah. Selalunya dalam tajih. Bila tajih tuan-tuan report waridat, kedapatan, kan, dapat bentuk-bentuk macam ni, ustaz saya macam ni. Bagaimana tu? Kata cuba tengok dulu. Kita melihat pengkajian dia, sama-sama mengkaji, kan. Ini dekat sini, ini sebenarnya begini sebenarnya. Kita seronok lah belajar. Fana tu berapa lapis? Bagaimana keadaan dia, bagaimana semua lenjak macam mana. Fana fi sifat, fana fi fana fi sifat, fana ada, fana fi rasul, fana fi asma, fana fi af'al, kan, banyak-banyak bentuk lah. Ini panjang cerita sebenarnya. Okey, kita sama sikit lagi sentuh dalam matanya ke-255 dia kata, sesungguhnya alam ini dapat mencukupi